So, chapter 1025 ni to be honest, nothing much happen di dalam chapter kali ni compare dengan a few chapter yang kita dapat 2-3 minggu yang lepas. Sebab 2-3 minggu lepas kan setiap chapter macam ada banyak big reveal, while dalam chapter kali ni tak ada banyak sangat big reveal, kecuali satu benda je in which kita dapat reveal pasal kaum Kaido dengan kaum Yamato, which is kita sembang lah pasal benda tu. But yeah, other than that, nothing much happen lah. Kita actually spend 5 page di dalam chapter kali ni just nak tengok Momonosuke dan Luffy terbang daripada bawah sampailah dekat bumbung Onigashima. And also we spend a few page lah just untuk melihat sambungan pertarungan di antara Yamato versus Kaido. So yeah, selamat datang kepada Aimon Channel. And for those yang tak subscribe lagi kat channel aku, make sure untuk subscribe. And kalau apa suka video ni, silalah like. So tanpa membuang masa, jomlah kita masuk pada review di dalam chapter 1025 ni. So chapter 1025 ni bertajuk Twins Dragon. Dan di dalam first page of this chapter, kita actually boleh nampak yang Luffy dia tengah marah dekat Momonosuke tau. Sebab Momonosuke ni walaupun sekarang ni dia dah dalam bentuk naga yang besar, dia masih lagi tak mau terbang naik atas dekat Onigashima. And the reason dia tak mau terbang naik atas ialah sebab dia takut ketinggian. Which actually macam lawak pun ada kan, sebab dia sekarang dah besar elok macam Kaido, dia dah boleh terbang tapi dia tak mau terbang pula. Aku time baca pun aku tergelak jugalah. Cuma bila aku ada post aku punya chapter summary ni dekat aku punya second TikTok account, and dekat komen aku nampak lah ada ramai juga yang benci Momo sebab this scene. Ramai cakap macam dia ni beban lah apalah sebab dia takut nak terbang. So part ni aku macam nak backup sikit lah Momonosuke ni. Sebab aku rasa ramai yang lupa bahawa Momonosuke ni dia sebenarnya seorang kanak-kanak lagi tau. Dia masih lagi seorang kanak-kanak yang berumur 8 tahun. Mungkin sekarang ni dia dah jadi makin tua sebab power Shinobu tu kan. Sebab Shinobu basically tukarkan dia 20 tahun ke hadapan. So sebab tu dia boleh tukar bentuk naga yang lagi besar. So yeah, mungkin physically sekarang dia berumur 28 tahun, tapi mentally dia masih lagi umur 8 tahun. And the thing about watak Momonosuke ni lah, dia punya character development ni, macam kita tahu dia asalnya memang seorang kanak-kanak yang penakut. Dia memang tak boleh buat apa, ajar dia asyik menangis je. Which is actually understandable lah sebab dia masih lagi kanak-kanak. Tapi walaupun Momonosuke ni dia seorang kanak-kanak, dia merupakan seorang kanak-kanak yang diberikan satu tanggungjawab yang sangat besar, in which dia merupakan shogun yang seterusnya kepada negara Wano. And at this point kita tahu negara Wano ni memang tengah suffer sebab pemerintahan Kaido ni memang sangatlah kejam. So rakyat-rakyat dekat Wano sekarang tak boleh tunggu Momonosuke untuk membesar dan jadi dewasa. But instead, Momonosuke yang sekarang ni masih lagi kanak-kanak, dia kena step up and jadi pemimpin yang orang-orang Wano boleh harapkan. And Momonosuke, dia as a kanak-kanak pun, dia actually realise benda ni. Dia tahu yang dia ni sebenarnya tak function and dia orang yang tak boleh diharapkan lagi oleh dia punya rakyat. And actually kita boleh nampak lah yang Momonosuke dia memang banyak kali dah cuba nak step up kan. Kita boleh nampak yang masa dia kena tangkap dengan Kanjuro tu, dia habaq lah dekat geng-geng dia siap-siap supaya biar je dia kena tangkap. Sebab dia tak nak bila dia kena tangkap tu menjadi punca kacau plan mereka nak serang Kaido. And kita also nampak a few chapters ago di mana dia sebenarnya sanggup suruh Shinobu bagi fizikal dia dewasa 20 tahun ke hadapan just sebab dia nak jadi someone yang lebih function. Dia nak jadi someone yang lebih kuat sebab dia boleh jadi bentuk naga yang lebih besar. So bagi aku benda tu macam a big sacrifice juga lah, sebab basically dia just sacrifice 20 years of his lifespan tau. Dia daripada umur 8, tiba-tiba sekarang dah jadi umur 28. 20 tahun dia just bazirkan macam tu saja, just sebab dia nak jadi someone yang strong. Just sebab dia nak jadi someone yang layak untuk jadi leader kepada negara Wano ni. And apa kena ingat, dia masih lagi umur 8 tahun tau. Dia basically seorang kanak-kanak 8 tahun yang cuba untuk jadi dewasa instantly. While orang lain dia ada masa untuk development daripada umur 8 ke umur 20. Time span yang banyak untuk hang nak slowly belajar untuk jadi lebih mature and also untuk jadi lebih strong. While Momonosuke dia tak ada all this time untuk develop dia punya strength, dia punya maturity. So yeah, Momonosuke memang dia tengah try his best right now. And aku as an audience, aku actually bangga dengan development yang ada dekat Momonosuke ni. And aku rasa Momonosuke ni deserve some respect jugalah by certain fans. So yeah, itulah ada part pasal Momonosuke. But yeah, seriously, Momonosuke memang underappreciated lah. Dia memang totally deserve some respect. The only thing benda yang aku tak respect dengan Momonosuke ialah scene dia duk mandi dengan Robin dan Nami. Oh yang ni memang aku pun rasa macam nak pukul dah. But yeah, other than that dia okay lah. Dia memang someone yang trying lah. And aku suka dia punya character development. Okay, so kita cut pula dekat rooftop Onigashima. Kita boleh nampak lah sambungan kepada pertarungan Kaido versus Yamato. And actually kat sini kita boleh nampak yang mereka baru je lepas macam buat serangan towards each other.
And kita nampak Yamato dia macam guna satu attack baru, in which nama attack tu merupakan Kagamiyama. Dan Kagamiyama ni merupakan satu attack di mana muka dia macam crack and dia pecah. Somehow ada muka lagi dekat dalam dia tu, which is aku pun tak tahu apa function attack ni. But selepas Yamato guna Kagamiyama ni, Kaido cakap going on the defensive. So mungkin perhaps Kagamiyama ni merupakan satu form yang baru, in which form yang lebih spesifik kepada defense ke apa, kita tak tahulah. Mungkin anime akan membuat scene ni lebih spesifik supaya fans lebih faham lah pasal apa actually attack ni buat. So kita boleh nampak yang Yamato actually lompat and dia buat serangan yang bernama Himurogiri dekat Kaido, and dia hempap dekat kepala Kaido punya kuatnya tu sampai kepala Kaido terhumban masuk dalam tanah ni kan. Macam boleh nampak dekat panel yang aku tunjuk ni. And Kaido ni seorang yang kuat, dia seorang tank yang kuat macam kita tahu lah kan. So attack tu tak buat apa-apa sangat dekat dia. So dia pun kembalilah serang si Yamato. And then Yamato pun actually main buat counter attack. Dia pun pukul kepala Kaido balik, which is attack ni tak ada nama, tapi tu nampak lah dia pukul kepala Kaido. So time daripada fight ni ada satu perbualan yang sangat menarik lah. Kita nampak satu dialog di mana Kaido cakap, "You are the offspring of an Oni," which actually referring kepada Kaido yang dia sebenarnya seorang Oni. Oni ni kalau nak diikutkan dalam Japanese punya folklore atau boleh cakap kisah dongeng orang Jepun lah, in which Oni ni dia macam satu demon, ataupun some says that dia macam sebuah ogre. Ogre bukan macam Shrek tau, tapi dia macam someone yang lebih menakutkan lah. It's more like a demon lah, in which demon tu bertanduk. So kita boleh nampak Yamato dan Kaido ni, mereka ni memang bukan macam manusia biasa, sebab mereka dah tanduk. So dalam cerita ni it was revealed lah rupanya mereka berasal daripada kaum yang bernama Oni, which is a new kaum lah aku rasa, sebab tak pernah ada lagi sebelum ni kaum yang bernama Oni. And actually sembang pasal Oni ni, sebenarnya memang among Japanese punya fans ramai dah expect benda ni akan berlaku. Sebab first off, Kaido tu memang dia dah ada tanduk, which memang closely resemble an Oni. And second, di dalam kisah dongeng Jepun pun, Oni ni memang dia pakai satu senjata, in which senjata tersebut nama dia Kanobu Club. And kalau nampak Kanobu Club ni, senjata dia memang exactly the same with senjata yang Yamato dan Kaido guna. So kat sini bernampaklah persamaan Yamato dan Kaido dengan Oni ni memang sangatlah banyak. Plus sembang pasal Oni ni kan, dulu actually ada this one interesting theory lah pasal Kaido, in which ramai actually among One Piece punya fandom macam percaya dekat satu teori, which is Kaido ni sebenarnya dia sebuah naga yang makan devil fruit Oni. Dia bukan manusia yang makan devil fruit, but instead dia seekor naga yang makan devil fruit Hito-Hitonomi model Oni, in which human fruit model Oni. Macam kita tahu lah Sengoku pun dia makan devil fruit human fruit. It just that dia punya devil fruit ialah human fruit model Buddha. But in case of teori Kaido ni, ramai lah orang buat teori yang kemungkinan dia naga yang makan devil fruit Hito-Hitonomi model Oni. But yeah, later on kan kita found out yang devil fruit Kaido ni merupakan devil fruit ikan. So aku sajalah mention sebab teori tu interesting gila dulu. So hopefully kita akan found out more lah pasal kaum Oni ni. Mungkin kita akan dapat explanation juga kenapa kita jarang nampak kaum Oni ni. Sebab contoh macam kaum Long Arm, in which kaum yang ada dua siku tu, macam kaum Scratchman Apu. Kaum Long Arm ni actually quite banyak juga kita nampak dalam series One Piece kan. Sama lah juga dengan Fishman. Tapi macam Oni ni jarang kita nampak. So adakah bersebab kenapa kaum ni sangatlah sikit? Yang tu kita pun tak tahu lah, sebab dah lah a few chapter go pun kita dapat name drop pasal satu kaum juga, in which kaum Lunaria. And this chapter kita dapat juga another name drop pasal satu lagi kaum, in which kaum Oni. So banyaklah juga misteri yang ada dekat Onigashima ni. Mungkin a few akan datang lah kot, dia akan reveal more pasal all this mystery yang ada di dalam Onigashima ni. So yeah, and then after this panel, kita actually cut lah kepada 5 page yang aku cakap dia tu, in which 5 page di mana kita just nampak Luffy dan Momonosuke terbang daripada bawah nak sampai dekat bumbung Onigashima. So finally, kan tadi Momonosuke takut nak terbang naik atas kan. So Luffy dengan dia punya marah dia tu berjayalah convince Momonosuke untuk terbang naik atas. Tapi Momonosuke ni sebabkan dia takut ketinggian, dia terbang sambil dia pejam mata. So macam biasalah bila orang terbang pejam mata ni, dia mana nampak dia terbang di mana kan. So Momonosuke ni pun instead of terbang straight dekat bumbung Onigashima, dia masuk dulu dekat first floor, and then dia terbang dekat second floor, third floor, baru sampai kat rooftop. And actually time dia terbang ni kita boleh nampak lah reaction watak-watak yang lain bila dia pun nampak ada naga yang besar crash masuk dalam istana Kaido tu. Macam kita boleh nampak reaction King, Queen, Zoro dan Sanji dekat first floor.
And mereka actually perasan yang Luffy ada juga dekat atas naga tu. And bila mereka pekat dekat second floor pula, kita nampak juga reaction Law dan Kid dan juga Big Mom bila mereka nampak ada naga yang besar tu. And speaking of Law and Kid, kita actually boleh nampak lah yang Law dan Kid ni masih lagi survive. Sebab kita tahu mereka kan fight dengan Big Mom. And Big Mom ni seorang Yonko, so dia bukanlah sama yang mudah untuk dikalahkan. So aku actually memang curious gila nak tahu apa yang berlaku dekat Law and Kid versus Big Mom ni. Sebab aku tak rasa kalau mereka menang lawan Big Mom pun, lepas mereka menang tu mereka boleh berdiri. Confirm mereka dah terciduk kau-kau punya. Sebab ya, fight dengan Yonko bukannya sama yang senang. So at this point Law dan Kid masih lagi boleh berdiri. And mereka tak nampak macam tengah cedera parah pun. Hopefully next chapter kita boleh nampak lah juga apa yang berlaku dekat pertarungan mereka. And also pertarungan Zoro and Sanji versus King and Queen. Sebab aku rasa tu je dua major fight yang belum settle lagi. So and then kita cut balik dekat atas bumbung Onigashima. And kita boleh nampak yang Yamato sekarang di dalam dia punya human form. So kemungkinan besar dia pun dah habis energy, dia dah tak boleh bertukar dalam dia punya hybrid form lagi. And kita boleh nampak sebenarnya dekat belakang Yamato ada macam bentuk sebuah naga yang sangat besar. And naga tu memang tak lain tak bukan si Momonosuke dan Luffy lah. So Luffy as soon as dia sampai dekat rooftop tu, dia ready dan dia bertukar gear 4th Snake Man. And dia pun launch lah an attack yang bernama Gomu Gomu no. And at the same time kita boleh nampak yang Yamato pun dia sedang berlari sambil menggunakan dia punya club tu. Dan kita boleh nampak macam ada aura Conqueror Haki dekat situ, dekat dia punya club. Sebab ada Black Lightning tu kan. So mereka pun launch lah an attack sama-sama, in which Luffy menggunakan attack bernama Jet Culverin while Yamato menggunakan attack yang bernama White Snake Rush. And mereka dua sama-sama lah attack Kaido di dalam panel ni. So few fun fact lah, aku rasa ni the first time Luffy guna Snake Man dekat Wano. And aku rasa macam ni the second time lah Luffy pernah guna Snake Man di dalam series One Piece ni. Sebab the first time dia guna time dia fight dengan Katakuri. And then aku rasa dia tak pernah guna dah Snake Man sampailah sekarang ni dalam manga. Of course kita sembang yang canon je lah. Sebab kalau nak kira yang non-canon, macam dalam movie One Piece Stampede lah, dia pernah guna jugalah Snake Man di dalam One Piece Stampede. Tapi One Piece Stampede kan movie, so bukan canon. So sembang pasal canon, aku rasa ni the second time lah dia guna Snake Man dalam One Piece punya series. If I'm not mistaken lah. Mungkin aku salah. So kita nampak pula interaction di antara Luffy dan Yamato. And Luffy actually berterima kasih lah dekat Yamato sebab Yamato kan duk fight dengan Kaido dekat atas bumbung. So disebabkan Yamato duk fight dengan Kaido atas bumbung, Kaido tak adalah turun bawah and kacau fight-fight orang lain. So nampak kaya Luffy dan Yamato ni memang ada chemistry. Adakah ini bermakna yang memang dah confirm Yamato boleh jadi the 10 Straw Hat? Aku pun berharap betul lah. Aku pun nak juga Yamato jadi Straw Hat. Yang ni kita dapat lah this one amazing panel in which kita boleh nampak Momonosuke di dalam bentuk naganya dan juga Kaido di dalam bentuk naga bertemu each other while Luffy duduk dekat atas kepala Momonosuke. And the best thing about Momonosuke dalam chapter ni juga ialah dia walaupun tengah takut jumpa Momonosuke, dia berani declare dekat Kaido. And dia cakap yang dia lah orang yang akan jadi the next Shogun. So another great character development moment dekat Momonosuke juga. Which kita tahu Momonosuke sebelum ni dia seorang penakut. And sekarang walaupun dia tengah takut, dia memberanikan diri juga nak declare pasal diri dia yang akan jadi the next Shogun dekat depan Kaido. So Momonosuke, you deserve my respect man, seriously. And then Kaido pun tergelak je lah bila nampak Momonosuke tu. And dia pun cakap lah, dunia ni tak perlukan satu lagi naga. Oh, seramat bunyi dah. So chapter 1025 pun berakhir. And part yang sedihnya ialah next week One Piece will be on break. Tapi actually benda ni understandable lah sebab kita actually dah dapat 4 chapter berturut-turut. Selalunya kan One Piece selepas 2 chapter, 3 chapter Oda akan go on break. But now kita dapat 4 chapter secara berturut-turut. So Oda deserve some rest lah for next week. So itulah dia chapter 1025. To be honest, nothing much happen macam aku cakap tadi. But from this chapter kita boleh nampak lah, it seems like kita akan dapat 3 versus 1 punya situation pula, in which Yamato, Luffy dan Momonosuke akan fight dengan Kaido. Dan satu fun fact lah, at this point Kaido actually dah fight dengan 16 enemy tau. Dekat Onigashima saja dia dah fight dengan 16 orang. Sebab kalau hampa ingat balik, awal-awal tu dia fight dengan the Nine Scabbard. Nine Scabbard tu pun actually dah pernah bagi dia injury yang quite teruk juga. And lepas dia fight dengan Nine Scabbard tu, dia fight pula dengan 5 Supernova. So dekat situ pun dah 15. Okay, jap. So ni emang dari masa depan. Lepas aku edit video ni, aku perasan aku buat satu kesilapan in which tadi aku cakap Kaido dah fight dengan 9 Scabbard. Lepas tu dia fight dengan 5 Supernova. So 9 tambah 5 sepatutnya jadi 14 kan.
aku pergi cakap 15 tadi. So aku silap part tu. Sebab aku lupa nak sebut dulu pasal Yamato. Kan lepas dia fight dengan Five Supernova, Kaido fight dengan Yamato. So sebab tu jadilah 15. So aku silap sebut and aku lupa nak mention pasal Yamato. So itulah dah. So sambunglah balik pada video aku. And now 3 versus 1 punya situation, kita ada pula Momonosuke. So Kaido dah fight dengan 16 orang baik and dia masih lagi boleh berdiri. And not to mention time dia fight dengan semua orang ni, dia tengah angkat Onigashima. So dia dah menggunakan banyak energi dia untuk angkat Onigashima, while at the same time dia dah fight dengan 16 orang. So Kaido ni memang tank betul ya. Dia memang betul-betul tank semua attack. Plus dia dah dapat banyak injury from all previous fight dekat Onigashima ni. And dia masih lagi boleh berdiri and gelak dekat Momonosuke. At this point, if Luffy kalahkan dia one on one pun aku tak terkejut lah. Sebab Kaido dah fight lama gila. Dia literally dah fight dengan 16 orang and masih lagi boleh berdiri. Even Luffy dah kalahkan dia one on one pun, benda tu bukanlah Luffy punya kejayaan semata-mata. Sebab dah ada 16 orang yang berjaya mencederakan Kaido, yang dah melemahkan Kaido. So kat sini siapa yang kata Kaido ni lemah, aku tak tahu nak kata. Dia literally fight 16 orang in one arc dekat Onigashima saja, which a feats yang aku rasa tak pernah ada lagi villain lain tunjuk kekuatan yang sehebat macam ni. So that is one thing interesting untuk dimensionkan lah. So nampak gaya kita dah nak dekat pengakhiran. Bukanlah pengakhiran, maksudnya the final battle, hopefully, which is 3 versus 1. Aku curious juga lah nak tengok apa Momonosuke boleh buat against Kaido. And also let's just hope yang Oda mampu habiskan jugalah another fight scene yang ada, in which kalau tak silap aku, major fight scene yang tinggal hanyalah Sanji and Zoro versus King and Queen. And then kita juga ada Law and Kid versus Big Mom. And mungkin just another minor fight scene in which Killer versus Hawking. Killer versus Hawking ni aku rasa Oda takkan fokus too much lah kot. So itulah dia review chapter 1025. Aku pun dah tak ada benda dah nak cakap. So macam biasa, kalau hampa suka video ni silalah like. And siapa yang tak subscribe kat channel aku, silalah subscribe. Dengan itu, selamat tinggal nakama.